pagi kepada rakan-rakan daripada media dan bloggers. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat berpuasa pada Islam, dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk sidang media bersekian kali daripada saya. Hari ini saya ingin fokus kepada isu Super Task Force untuk PKFZ yang telah pun ditubuhkan oleh Kabinet pada seminggu yang lalu. Saya agak terkejut dan kecewa besar atas sikap kerajaan Barisan Nasional, khususnya kepada Kabinet sendiri, yang tidak prihatin terhadap tuntutan yang dibuat oleh berbagai-bagai pihak yang mewakili rakyat. Dan ini sangat bertentangan dengan konsep dan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Apa yang dilihat bahawa penubuhan task force itu membelakangi apa yang dituntut oleh masyarakat dan rakyat, termasuk daripada parti-parti Pakatan Rakyat, untuk melihat bahawa sebuah Suruhanjaya Diraja yang bebas diwujudkan bagi mengendalikan siasatan yang menyeluruh terhadap skandal PKFZ yang telah pun mengalami perbelanjaan ataupun kerugian sebanyak 12 bilion ringgit Malaysia. Dan saya menganggap bahawa tindakan membelakangi tuntutan yang dibuat oleh rakyat tidak mencermin satu usaha bagi menterjemahkan konsep apa yang disebut bahawa rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dan saya melihat bahawa penubuhan task force yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara ini lebih merupakan usaha untuk melindungi dan nak menyelamatkan pemimpin-pemimpin politik UMNO khususnya dan juga Barisan Nasional secara amnya daripada diheret ke muka pengadilan untuk disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang berlaku begitu dahsyat di dalam isu skandal PKFZ ini. Saya tidak melihat bahawa penubuhan Super Task Force di bawah Kabinet ini betul-betul untuk mencari satu titik penemuan tentang perkara yang berkaitan dengan soal penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan atas skandal PKFZ ini. Sebab itu saya mempersoalkan kerajaan untuk apa kita menubuhkan lagi Super Task Force yang saya menganggap bahawa ini merupakan redundant kepada perkara yang telah pun dilakukan sebelum ini. Ini dapat dilihat bahawa sebelum ini kita telah pun kerajaan melalui Port Klang Authority dan juga Kementerian Pengangkutan telah menubuhkan satu special task force untuk handle soal isu PKFZ ini dari sudut isu corporate governance. Sedangkan dalam isu Super Task Force yang ditubuhkan oleh Kabinet ini juga menumpukan kepada soal corporate governance. Begitu juga dalam isu yang berkaitan dengan soal viability dari sudut marketing telah pun dilakukan oleh Special Task Force yang diwujudkan di bawah PKA dan juga di bawah Kementerian Pengangkutan. Dan ini juga yang nak diwujudkan, nak diletakkan di bawah Super Task Force. Jadi saya menganggap bahawa ini merupakan satu perkara yang sangat redundant. Begitu juga dengan saya katakan tadi soal good governance. Soal good governance, kita lihat bahawa ini sudah pun dikendalikan oleh PAC, Public Account Committee di peringkat Parlimen, sudah pun memperlihatkan komitmen dia dalam isu good governance. Jadi kenapa lagi harus ada satu lagi Super Task Force untuk mengendalikan perkara yang sama?
Begitu juga dengan perkara yang ketiga yang diletakkan oleh kerajaan, oleh kabinet dalam Super Task Force ini, ialah untuk melihat bagaimana PKFZ boleh memberikan mengembalikan dari sudut value for money, maknanya nilai kewangan kepada kerajaan. Sedangkan bagi saya bahawa ini bukan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Super Task Force. Ini tanggungjawab PKA, Port Klang Authority, yang merupakan tuan punya pemilik kepada PKFZ, projek PKFZ ini. Sepatutnya ini dimainkan dan dilakukan oleh PKA, Port Klang Authority, untuk melihat bagaimana dia boleh memberikan, PKFZ itu boleh memberikan pulangan dalam bentuk nilai duit yang lebih baik untuk masa depan PKFZ itu sendiri. Jadi saya tidak melihat apa keperluan untuk mewujudkan Super Task Force ini. Tidak lain hanya macam saya katakan tadi bahawa dia adalah untuk melindungi dan menyelamatkan kepentingan-kepentingan ataupun menyelamatkan orang-orang politik daripada UMNO dan juga Barisan Nasional yang secara jelas saya sebut bahawa ini mempunyai hubung kait secara terang dalam isu skandal PKFZ ini. Begitu juga Datuk Najib selaku Perdana Menteri menyatakan bahawa Super Task Force ini tidak diberikan deadline. Saya katakan bahawa kita bercakap soal KPI. Datuk Najib selaku Perdana Menteri dia bercakap soal KPI. Dia bercakap soal NKRA, tetapi bila isu penubuhan Super Task Force tidak ada satu deadline bila harus report itu disediakan, dikembalikan kepada kabinet. Ini menunjukkan bahawa Datuk Najib tidak ada KPI. Dia tidak serius lah. Maknanya ini main-main dengan isu KPI hanya sekadar untuk pembinaan imej semata-mata. Jadi sebab itu bagi saya bahawa bila disebut bahawa tidak ada deadline dan sebagainya, ini meyakinkan saya bahawa dia sebenarnya untuk nak drag, nak melengah-lengahkan, melewat-lewatkan, melambat-lambatkan isu ni, menangguh-nangguhkan isu ni supaya dia tidak menjadi satu bahan topik perbincangan yang boleh dianggap merosakkan imej dan reputasi kepimpinan pemimpin UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi dan begitu juga saya lihat bahawa dengan meletakkan KSN sebagai pengurusi kepada Super Task Force ini, maka sudah tentulah bahawa reportnya nanti ialah kepada PM. Segala rujukan yang akan dilakukan atau tindakan yang akan dibuat, semuanya akan merujuk kepada Perdana Menteri. Dan begitu juga walaupun terdapat di dalam Super Task Force ini perkara yang akan dikendalikan oleh Super Task Force ini juga berkaitan dengan soal penyalahgunaan kuasa yang diserahkan kepada SPRM dan polis. Semua ini badan-badan yang akan report kepada PM dan akan mendapat green light terlebih dahulu daripada PM untuk sebarang bentuk tindakan dan sebagainya, sama ada ianya wajar ataupun tidak. Jadi sebab itu saya katakan bahawa ini menunjukkan kerajaan lebih kepada untuk nak melindungi dan nak menyelamatkan kepentingan pemimpin UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itu dalam satu siasatan, kalau tak silap ingatan saya, yang dibuat oleh PAC, kalau tak silap saya, yang dikatakan bahawa bekas Port Klang Authority General Manager OSIPANG telah pun membuat satu pengakuan dan dianggap telah pun melakukan satu melanggar perintah-perintah kewangan dan prosedur berdasarkan kepada satu catatan yang diakui oleh OSIPANG, mengatakan bahawa dia membuat itu walaupun terpaksa melanggar perintah-perintah kewangan dan prosedur itu berasaskan kepada satu surat yang ditulis dan ditandatangani oleh Perdana Menteri pada waktu itu. Saya bersetuju. Ini menunjukkan bahawa ada
peranan tangan-tangan orang-orang politik yang terlibat sehingga menyebabkan berlakunya proses penyalahgunaan kuasa, melanggar prosedur kewangan dan sebagainya, perintah kewangan dan juga prosedur kewangan. Jadi sebab itu